siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita duduk di dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah. Moga-moga harapnya Allah izinkan kita duduk di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Kitab Jawi muka surat 5. Bumi saya tak pasti. Kitab Jawi surat 5, 3 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Baik. Jadi kita sambung ni masih lagi di bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan mata. Kita bicara tentang 7 anggota. Anggota yang pertama dibicarakan oleh syekh kita, iaitu mata. Maka mata ni dia ada 2 faedah. Ada panggil faedah dunia, ada panggil faedah akhirat. Faedah akhirat kita dah bicara dah bulan yang lalu. Sekarang kita nak masuk faedah dunia. Maka dia kata, dan setengah daripada faedahnya mata tu yang bangsa dunia. Ini faedah mata dari sudut keduniaan. Apa dia? Melihat perusahaan engkau. Maksud perusahaan engkau ni segala aktiviti kita masa ni lah, dalam kehidupan ni. Tak kira lah buat apa pun, bangun tidur ke apa ke, makan, minum, pergi kerja dan sebagainya. Jadi antara faedah Allah ciptakan mata untuk kita supaya kita boleh lihat kerja apa yang kita nak kena buat. Itu maksud dia. Tak apalah, itu senang aja. Kemudian lagi dia kata, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Dan juga mata tujuannya Allah beri kepada kita ni, antara hikmahnya, faedah dia supaya kita dapat menyelamatkan diri daripada apa-apa yang menyakiti kita, benda tajam dan sebagainya. Sama ada dalam makna kata jatuh, kalau mata tak ada, tak nampak ada tembok ke apa, jatuh langgar ke sebagainya. Jadi itu. Lepas tu, dan kalau dari segi sains pun memang dapat dibuktikan, bila satu benda bergerak di hadapan mata kita ni, walaupun tidak diarah, automatik dia akan berkelip, dia akan tutup. Tu Allah cipta hebat, sensor yang paling hebat daripada segala sensor yang ada. Allah jaga mata kita. Baik, itu maksud dia lah dari segi faedah dunia. Dan lagi dia kata, dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Okey, baik. Tadi dia dah cerita tentang faedah mata tu.
Apa faedah yang kita dapat daripada Allah ciptakan mata untuk kita dari segi dunia dan akhirat? Bulan lepas kita dah bicara tentang akhirat. Mata boleh melihat Quran, boleh melihat ulama, melihat kitab dan sebagainya dari segi akhirat. Dari segi dunia pula, kelebihan mata tu untuk menyempurnakan tugas-tugas seharian kita dan menyelamatkan diri kita daripada apa-apa yang menyakiti kita. Okey, yang itu dia cerita faedah. Sekarang ni dia nak cerita tentang syukur. Macam mana kita kena syukur mata ni? Macam mana nak syukur dia? Dia kata, dan bermula mensyukurkan mata itu dengan cara apa? Memelihara daripadanya, mata tu, daripada tiap-tiap melihat yang haram. Tanda seseorang tu syukur Allah bagi dia mata, maka jaga mata daripada melihat yang haram. Jangan tengok benda yang haram. Contoh dia buat sini, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Tengok perempuan lain. Dia begini persoalan aurat. Aurat ni aurah. Aurat ni kalau dari segi bahasa maknanya aib, kehinaan. Sesuatu yang dipanggil aurat itu satu benda yang hina, benda yang memalukan. Kalau nampak memalukan. Dan makna dari segi istilahnya, aurat ini adalah perkara yang haram dilihat bagi orang yang haram melihatnya. Di sana tu ada dua dia punya kenyataannya. Perkara yang haram dilihat, benda tu tak boleh tengok. Tengok juga berdosa. Tapi bukan semua, bagi orang yang haram melihatnya. Ada pun kalau orang tu tidak haram melihatnya, boleh tengok. Contohnya aurat kita ni, kita boleh tengok, dan isteri kita boleh tengok, walaupun tak ada sehelai benang sekalipun, kan? Boleh, dan dia tak jadi haram, walaupun nama dia aurat, kan? Tapi tak jadi haram. Tetapi kalau perempuan lain ataupun berhadapan dengan orang lain, maka barulah di sana ada batasan siapa yang haram melihatnya. Dan yang haram melihat aurat-aurat ni ialah anak Adam, manusia. Makhluk tak masuk. Makhluk pula, binatang tak masuk. Takut lagi dia masuk dalam tandas nak kencing, cicak keluar, zip balik dia. Tak jadi kencing. Kata, alamak, cicak pula tengok, dia kata. Tak ada masalah. Walaupun cicak tu, dia kata, tak ada masalah. Sebab dia bukan manusia. Binatang tak ada masalah. Macam Tok Guru kami buat contoh lah. Dia kata, menjelang raya, pelajar-pelajar semua balik, tinggal dia seorang je duduk pondok. Dengan Tok Guru balik kampung, dia seorang jaga kambing. Dia seorang, tak ada siapa duduk kat pondok tu. Tiba-tiba dia rasa panas, bogel, masuk kandang kambing. Kambing tengok, tak berdosa. Cuma kambing tengok bengong lah, kambing kata, bengong. Ni siapa kambing ni kata. Tapi tak berdosa. Sebab apa? Sebab tu binatang. Tapi yang ni makhluk yang bernama manusia tak boleh. Kita jaga batas-batas aurat dia tu. Jadi dia kata tanda kita syukur mata kita ni, jangan kita melihat perempuan yang lain daripada isteri. Maknanya kalau tengok isteri boleh? Boleh. Jadi sebab tu Nabi kata kalau kita jalan-jalan kat luar, nampak ada perempuan cantik, tundukkan pandangan, ingat isteri di rumah. Nak macam mana? Pergi tengok bini kat rumah. Lepas tu boleh kita nak suruh bini kita pakai seksi-seksi macam yang orang putih pakai tu. Kita tengok teliur, seksi, tali halus berat, kita beli satu. Suruh bini pakai, halal, tak ada masalah. Daripada tengok yang kat luar tu nak maksiat, suruh bini pakai. Bini pakai tak ada muk dah saya. Otai dah, dia kata. Macam tu kahwin yang muda. Itu semua ada jalan dia. Allah tak sekat fitrah kita. Memang nafsu lelaki itu, fitrah kita nak macam tu, nak cantik, nak seksi. Islam tak larang. Sebab tu kita kena faham, Islam bukan agama sekat. Islam bukan agama tak boleh. Islam boleh, tapi dengan panduan apa yang boleh, macam mana cara nak boleh tu.
Ini bila dengar nama Islam, mampu yang kita nak ikut Islam habis yang kita. Nak apa pun tak boleh. Tu ada. Sebab dia nampak Islam tu dengan pandangan jumud. Inilah yang barat dah masukkan dalam kepala anak-anak muda kita hari ni. Bahawa Islam ni habis, ikut Islam habis. Susah, yang ni tak boleh hiburan, tak boleh apa, tak boleh. Sedangkan Islam tu membolehkan, tapi dengan cara yang elok. Islam tu memberi panduan. Kalau kau suka, nak contoh siapa-siapa boleh tengok perempuan, bogel apa sebagainya. Dan macam mana jadi dunia ni? Tak jadi celaru, kan? Betul lah. Kita orang tengok bini kita pun marah dah. Padahal dalam pakai tudung. Habis nak ikut bebas, hak kebebasan bersuara, nak ikut sukati, macam mana? Tu Islam ajar dah, apa boleh, apa tak boleh. Tu. Jadi tengok perempuan isteri kita. Kan? Dan sahaya ni maksud hamba. Tak ada lah zaman kita dah. Bukan orang gaji gaji dia belik, orang gaji dia pula. Orang gaji bukan sahaya. Orang gaji tu pekerja. Ni sahaya ni memang hamba. Dia beli milik dia. Dan mahramnya, mahram ni okey, apa makna mahram? Dia atas, tepi dengan bawah. Atas kita yang lain jantina daripada kita lah, daripada ke atas. Atas kita siapa? Mak. Atas daripada mak lagi, mak kita punya mak, nenek mak kita punya mak macam dia? Tok. Atas lagi tok nyang, atas lagi tok nyut, atas lagi tok nyit, atas lagi tahu tok apa? atas tu lah. Kalau mana tahu hidup lagi tak 120 tahun ke mana tahu, nak ada lagi, tu semua mahram. Boleh, tak ada masalah nak tengok ke, nak belik ke. Tapi yang mana yang boleh je lah, pusat sampai ke lutut. Yang tu tak boleh. Yang selebihnya boleh. Kemudian ke tepi. Ke tepi ni adik-beradik. Kakak kita yang perempuan, adik kita yang perempuan, semua yang ke tepi. Tetapi sepupu tak masuk. Jangan salah faham. Sepupu ni ajnabi. Sepupu bukan mahram. Sepupu batal wudu. Sepupu sah nikah. Cuma ulama tak menggalakkan pernikahan di dalam keluarga, yakni maknanya sepupu sepapat, supaya pernikahan tu biar dikembangkan pada keluarga yang lain. Takkan duk main keluarga tu je. Kembangkan itu saja. Tapi kalau nikah sah. Ini banyak ni raya salam habis sepupu sepapat. Mana boleh salam, kan? Tapi sekarang memang tak salah Ustaz. Sepupu sepapat ke semua memang tak salah. Sebab PKP ni, corona. Ada mak. Tak kira lah corona tak corona, sepupu sepapat tak boleh salam. Kena jaga tu. Kemudian ke bawah, yang panggil mahram ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita. Betul apa? Piat apa benda orang panggil tak tahulah. Ke bawah tu, sampai bawah. Orang kita ni paling kuat sampai cicit. Betul tak? Itu pun kadang-kadang dia ada. Orang dulu-dulu bawah daripada cicit tu ada lagi. Sebab orang zaman dulu kahwin awal. Jadi dia sempat sampai ke bawah daripada cicit lagi. Baik. Jadi itu semua mahram. Cumanya kadang-kadang kita tersilap sebut muhrim. Ambil tahu sikit. Mahram itu maknanya orang yang haram kita nikah. Bukan muhrim. Muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram. Jangan terbalik. Dia panggil sumbang muhrim. Mana pula sumbang muhrim? Muhrim tu orang nak pakai ihram pergi buat umrah atau buat haji. Mahram ini perhubungan yang haram kita nikahi. Tu berpanggil sumbang mahram. Baik. Dan seperti dia kata, melihat akan yang muda belia. Melihat muda belia pula. Maksud muda belia ni tak kira lah baik lelaki atau baik perempuan. Okey. Kalau perempuan ialah kita lelaki melihat perempuan yang muda-muda. Tadi masuk sekali lah tu, tak boleh lah sampai dengan syahwat bagai apa semua. Tapi kalau kita tengok lelaki muda pun ada hukum. Dalam istilah Arabnya, istilah fiqahnya dipanggil amrat. Lelaki amrat. Lelaki amrat ni dia muda, lebih kurang 18-20an macam tu. Kemudian muka dia tu kacak. Bahasa kita sini sebut jambu.
Panggil jambu sebab apa tak tahu. Macam buah jambu apa muka dia. Nah, makna kulit licin. Nah, janggut tak ada, misai tak ada. Lepas tu memang nampak segak sungguh lah dengan kulit putihnya. Hati-hati. Ada setengah orang dia jadi steam tengok lelaki macam tu. Ada. Tu hukumnya, maka haram. Kalau tengok dia dengan syahwat, walaupun sama-sama lelaki, kita tengok dia jadi syahwat, haram. Tu kata tak apa, tengok sajak. Dia kata, mana boleh tak apa. Nampak ni bentuk dada, memang dia lelaki, tapi bentuk dada tu menyebabkan kita jadi naik syahwat. Sebab badan dia menyerupai perempuan, tetap haram dilihat. Dia kata tak apa, sajak kan lelaki, boleh tengok dada dia. Ambil lah. Nampak? Tak boleh. Tetap haram. Tak payah kata tengok lelaki. Ulama jawab dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tebal-tebal, lebih dalam syarah dia. Dia kata kalau tengok tiang elektrik pun menjadi syahwat, maka haram tengok tiang elektrik. Dia buat contoh, ni ulama buat contoh. Dia kata tengok tiang elektrik muka macam tu. Haram, tak boleh. Tengok lembu tiba-tiba jadi steam, tak boleh. Sebab apa? Sebab masalahnya bukan pada benda tu, masalahnya pada masalah syahwat. Sebab tu macam mana kita nak ukur kita boleh pegang budak kita lelaki, lepas tu ada budak perempuan kecil. Macam mana kita nak tahu boleh tak boleh kita pegang dia? Ni ulama jawab, dia bukan kira balih tak balih. Balih tak balih itu bab lain. Tapi dalam bab sentuhan, pergaulan dan sebagainya, dia bukan ukur dengan balih, dia ukur dengan syahwat. Kalau kita pegang budak tu dan budak tu ada rasa malu-malu dengan kita, ataupun dia tersipu-sipu, maknanya dia ada rasa suka dengan lelaki, maknanya budak tu sudah sampai syahwatnya. Jadi tak boleh pegang walaupun dia kecil. Contoh katalah, contoh 7 tahun tak balik lagi. Sebab balik ni syarat minimum 9 tahun. 7 tahun tak balik lagi. Tapi dia tahu walaupun 7 tahun dia dah macam matang sikit. Kita dekat-dekat dengan dia pun dia segan-segan, malu-malu, tersenyum-senyum, tersipu-sipu. Dia kata pakcik janggut handsome-nya. Pada 7 tahun tahu. Tak boleh pegang sebab dia sudah ada syahwat. Maka hukumnya sama macam perempuan dewasa, tak boleh, kena jaga. Yang boleh kita peluk-peluk, timang-timang budak-budak kecil yang memang tak ada apa-apa perasaan. Dia tak ada apa-apa perasaan dengan lelaki, dia buat tak kisah, dia buat main gitu, main budak-budak dia. Itu tak apa. Tapi sampai had balik saja. Walaupun dah 18 tahun tapi perangai budak-budak, bukan boleh pegang. Ni tak apa, ni perangai budak-budak ni. Mana tahu ada budak jenis terencat dengan pun kan. 18 tahun dah umur gitu. Kita pun boleh pegang ni sebab dia tak datang syahwat. Tak boleh. Sebab itu sudah dikira besar. Baik. Dia gitu. Jadi itu maksud dia amrad. Maka kalau amrad pun tetap mata kita kena tunduk. Kalau kita tengok Allah terlampau kacak sangat sehingga hati ni jadi comel lelaki ni, handsome betul. Kalau hati tu tiba-tiba macam teringin pada lelaki tu, tak boleh pandang, kena tundukkan pandangan. Maka hukumnya sama berat dengan pandang perempuan juga walaupun dia lelaki. Tu ni hukum ni. Dipanggil amrad. Baik. Dan seperti melihat akan muda belia, dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Walaupun kita sama-sama laki dah, aurat laki tetap tak boleh. Ini kadang-kadang minta maaf cakap. Ini kita cakap umum lah, tak kata siapa-siapa. Kadang-kadang duduk lepak sembang-sembang tak apa dah, kedai kopi ke apa ke, dia sembang lah. Yang angkatkan pelekat sampai ke peha tu kenapa? Ada jadi macam ni. Ada. Kadang-kadang siang kopiah atas kepala, bawa balik surau. Kitab pun ada lagi kepit kat celah ketiak. Ni angkatkan dekat sampai sini. La ilaha illallah. Ada yang naik motor macam tu. Naik motor dia selak sampai ke atas, sampai ke peha. Kita kata, amboi, tingginya angkat. Kata, aircon Ustaz. Dia kata, aircon. Hari ni sejuk lah. Takut nanti hari akhirat panas, kena bakar. Dah buka aurat kan tu. Sepakat ulama kan, walaupun ada sedikit khilaf, pandangan yang kecil mengatakan bahawa
peha bukan aurat, tapi itu pandangan kecil. Tapi pandangan kaul mazhab kita Imam Syafi'i, pusat sampai lutut memang aurat, tak boleh tunjuk kat orang. Kerana jawab Imam Syafi'i, betul hadis yang mengatakan dalam peperangan kain Nabi terbelah sikit sehingga menampakkan pehanya. Maka ulama jawab yang itu khususiah untuk Nabi. Nabi tak apa, kita tak boleh. Jadi jangan ikut pandangan ni. Selalu yang ikut ni Wahabi ya. Wahabi kata peha bukan aurat. Kita mazhab kita Imam Syafi'i ni, kita ikut peha aurat, pusat sampai lutut kena tutup. Kalau putih lawa boleh tahan kira. Dengan kudih apa bagai baik. Ni tak payah tunjuklah peha kat orang. Jadi melihat akan aurat lelaki, kena jaga kat aurat kita, sama-sama lelaki pun kena jaga. Jangan buat lebih kurang aja. Kan? Pakai spender saja tu berapa ramai. Ini kadang-kadang seorang suami yang dayus ataupun ayah yang dayus. Apa pula? Membiarkan bini pakai baju renang ketat habis. Lelaki pula kalau sebagai seorang ayah pula membenarkan anak jadi pasukan renang. Renang tu tak salah. Renang tu sukan kesukaan Nabi. Nabi suka berenang, Nabi suka manah, Nabi suka berkuda. Jadi siapa yang suka berenang ni, alhamdulillah, dia minat apa yang Nabi minat, sunnah. Tapi yang Nabi larang, yang Islam larang, aurat tu. Nak berenang lah. Lepas tu dia jawab, habis tu nak berenang pakai jubah Ustaz. Allah, dia kata bodoh, marah. Nampak? Pakailah seluar, tapi jangan sampai ketat. Kerana makna aurat bukan hanya boleh nampak kulit, menampakkan bentuk tubuh pun dikira membuka aurat. Ini pakai ketat sampai nampak satu-satu ketul-ketul bentuk dia, kan? Tak malu ke? Tak malu ke? Kalau orang macam tu kita panggil waras ke gila? Dekat kolam memang kita kata, cuba pakai macam tu, pergi Tesco. Nak pakai spender saja, baju renang tu, lepas tu pergi Tesco. Orang kata apa? Gila. Ada kata, dekat kolam renang tak apa pula, dekat Tesco tak boleh pula. Padahal sama je. Ada pakai gitu. Jijik. Itu tak pergi renang, geng basikal pun lebih kurang. Main basikal main lah, pakai ketat sangat tu macam, kan? Allah, kita nak pergi kuliah duduk belakang dia pula dengan ponggong dia. Allah. Elok hafal dah ayat Quran tadi, nak baca benda lupa. Kes dia. Allahu akbar. Ada ke benda lah, kan? Inilah dia jadi trend. Sebab apa? Orang sudah datang mengaji kuliah agama bainal maghrib wal isyak, tak nak mengaji, duduk dengan keluarga kat rumah. Atau Allah kata mereka ni, kan, wayasla sa'ira, akan dibakar dalam api neraka. Ayat nombor 12 dalam suratul Insyiqaq. Ayat ke-13 Allah jawab kenapa depa ni dibakar dalam api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, kata Allah. Sebab mereka ni masa hidup kat dunia bersonok-sonok, bersukaria dengan keluarganya tanpa peduli hal akhirat. Ni Allah kata. Allah tegur. Duduk kat rumah tengok TV, orang suruh datang mengaji, biar tahu mana boleh, mana tak boleh. Bukan salah mu nak main basikal, bukan salah mu nak berenang, tapi tahu mana halal, mana haram. Ni pakai kod dan. Akhirnya duduk sibuk tengok TV jadi tok guru dia. Apa yang keluar kat TV, yang tu dia ikut. Jadi dia ingat betul, dia ingat boleh. Dalam TV tu banyak daripada kafir, bukan daripada Islam. Saya nak tanya, rancangan dalam TV banyak rancangan agama ke rancangan bukan agama? Aduh. Rancangan agama sikit sangat, 30 minit Ustaz Don, 30 minit Aduh. Drama TV berapa minit? Bola lagi lama. Bagian agama sikit-sikit dah, dia kata. Tapi bukan main doa nak masuk syurga angkat tinggi ni. Hoi, syurga mana nak buka macam tu? Memang doa minta-minta juga, betul. Tapi biar minta tu dengan apa perbuatan kita. Kalau minta tapi tak kena dengan perbuatan, orang panggil tak betul. Betul tak? Kita kerja pejabat, doa minta, ya Allah banyakkanlah ikan. Kena tak?
Ikan celah mana hang kerja pejabat? Kalau orang nelayan tak apa. Macam itulah juga kiasannya. Mu nak minta masuk syurga, tapi apa amalan mu bawa nak masuk syurga? Kan? Jadi cakap tak serupa bikin. Tu panggil. Itu jangan jadi macam tu. Memang kita nak doa masuk syurga, dan kelakuan kita pun mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kita kepada syurga Allah. Tu macam tu. Baik, jadi dia kata ni, melihat akan aurat laki-laki, jaga melihat aurat laki-laki tu. Lepas tu ada orang tanya, habis tu ustaz, hukum tengok bola sepak ni macam mana? Mu tengok peha dia ke mu tengok bola? Ulama jawab dah, kalau kita niat nak tengok bola, nak tak berdosa lah kan? Sebab niat kita bukan nak tengok peha dia, kita nak tengok bola. Tapi sekali-sekali pandang bola tu nampak aurat dia, jadi sini berlaku khilaf. Ada ulama kata berlaku gak dosa, tapi dosanya dosa kecil. Ada juga kata tidak, kerana dia bukan niat nak tengok peha, dia nak tengok bola. Allah alam lah tu bab tu. Tapi sebaiknya tak payah tengok pun tak apa, bukan penting sangat kan. Bukan dia bubuh gol naik pahala kat kita, tak ada. Bukan dia bubuh gol kita dapat gaji, dapat duit apa kak. Nanti tengok, kita contohi ulama sudahlah. Ulama pun tak berkenan benda-benda macam tu. Kita pun gitu dah lah. Tapi kalau dah memang hati ni minat sangat ke bola, lebih kurang dah lah. Sikit-sikit sudah lah. Jangan sampai melebih-lebih sangat. Ini sampai cat muka. Sokong ke perak, hitam kuning lah apa benda lah. Muka dah tak berapa lawa, pergi cat lagi tak lawa. Dalam tak cat pun orang ada, dan cat pula lagi ada. Lepas tu dalam bab berhias ni lebih kurang lah. Macam sambut merdeka ni, Tok Guru kami pesan lah, nak sambut merdeka ni boleh semangat patriotik, kita nak letak bendera Malaysia dengan bendera negeri Perak ke apa ke, boleh, tapi janganlah terlampau banyak. Lebih kurang sudahlah, satu tiang Malaysia, satu tiang lagi negeri Perak. Kira apa dah bagian semangat cintakan negara. Hubbul watan minal iman. Nabi kata mencintai negara itu adalah satu sebahagian daripada iman juga. Sayang pada negara kan, sebab negara ini negara Islam kan, majoriti umat Islam, boleh, tak ada masalah. Tapi banyak setiap pagar tu. Tok Guru kami buat contoh, kalau taik lalat 1-2 comel lah, duduk tepi ni satu kan, tepi ni satu. Tapi kalau taik lalat penuh kat muka, comel ke tak? Orang panggil muka taik lalat. Macam tu kan, kalau terlampau banyak dan lawa dia hilang. 1-2 lawa lah, tapi terlampau banyak buh kat kereta tu penuh, sampai nak tengok cermin pun tak nampak bendera saja. Allah teruk sangat. Buat jubah pun ada, jubah apa bendera Malaysia, semangat sangat tu, lebih kurang dah lah dengan jubah bagaikan plekat. Aduh. Baik. Mana dah tadi? Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maksud lazim, kenapa dia kata lazim? Kenapa dia tak kata maka wajib olehmu akan memelihara mata engkau? Beza apa lazim dengan wajib? Wajib, betul memang wajib kita jaga mata, tapi Syekh guna perkataan lazim kerana maksud lazim tu biasakan olehmu menjaga mata. Sebab apa? Sebab memang payah nak jaga, tapi kita cuba menjaga. Tu maksud dia. Payah gak nak jaga, baru keluar ni, baru balik daripada surau ni, balik keluar ni jalan, nampak amoy pakai skirt saja. Ada. Dia kata, dia ambil hadis mana tak tahulah pula. Dia kata kalau tak kelip tak apa. Ambil mana belajar? Kitab mana belajar? Tak ada, tak kelip tak apa. Nak dosa juga. Ada pula tak kelip. Mujur tak kelip lagi dia kata. Tak kira. Jadi maknanya Syekh kata lazimkan, biasa-biasakan. Tak apa, susah macam mana pun, cubalah juga, buatlah. Dia apa-apa pun dalam kerja amal ni, dia kena mujahadah dulu, baru datang pertolongan. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Tu dalil dia, Allah kata wallazina jahadu fina, orang yang bermujahadah, yang sungguh-sungguh, lanahdiyanahum ni dua kali taukid kalau kita mengaji ilmu alat. Lam taukid, nun taukid, maknanya sungguh-sungguh.
lanahdiyanahum subulana, sungguh-sungguh kami Allah lah, Allah akan membukakan jalan baginya, subulana, buka jalan. Tapi syarat ayat tu walladzina jahadu dulu. Jahadu tu maksud apa? Jihad, sungguh-sungguh. Apa-apa pun. Betul kata hukama, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah adanya kesusahan. Mu nak senang, hadap susah dulu. Mana boleh tiba-tiba senang? Mana? Kita nak makan sedap-sedap, makan lauk sedap-sedap, bahan mesti banyak, masak mesti lama, baru jadi lauk yang sedap. Kalau nak makan cepat-cepat, nak senang-senang, telur goreng je lah. Tak adalah sedap sangat. Ini nak ikan siakap 3 rasa. Kenalah belanja lebih, kenalah banyak usaha. Begitu juga kalau dunia pun macam tu, akhirat lebih lagi lah. Jadi kena mujahadah lah, latih mata ni. Jangan tengok. Kalau tertengok gak istighfar, latih. Lama-lama dia jadi biasa. Mula-mula dia payah. Lama-lama dia jadi biasalah. Ada satu orang Habib, nama dia Habib Ali Al-Jufri. Mana-mana pun kalau perasan tengok dia tak akan pandang muka perempuan yang bukan mahram bagi dia. Sekali tu wartawan orang putih temu ramah dia. Sebab dia ulama terkenal, jadi ada wartawan orang putih ni nak temu ramah dia. Wartawan orang putih, nama orang putih kapi, tak akan tudung lah, rambut nampak. Jadi tanya dia, sepanjang temu ramah tu mata dia tengok bawah, tapi dia jawab, dia layan. Bukan dia jadi sombong sampai tak nak layan orang. Tak, dia jawab. Perempuan tu tanya apa, dia jawab. Tapi mata sedikit pun tak berganjak, tengok aje. Kalau kita tak berganjak juga, tengok dia. Lawa. Dapat bawa balik bini Mak Saleh pun jadi ni. Ada tak? Tu bahagian kita lah. Lepas tu payah nak hafal Quran. Dia punca hati kotor ni sebab mata lah, antaranya. Lain-lain pun ada juga, tapi mata lah antaranya juga. Sebab macam ni, kenapa syekh kita ni, kitab kita ni, dalam banyak-banyak anggota yang 7 tu, kenapa dia letak mata nombor 1? Sebab mata lah permulaan. Daripada mata jatuh ke hati. Apa-apa pun mata mula dulu. Contoh kita nak ambil duit orang, siapa yang nampak dulu? Tangan, kaki, mata dulu. Mata tengok, line clear. Lepas tu mata lilau, tengok kanan kiri, orang tak ada. Mata bagi tahu ke hati, line clear bos. Hati pun kata, apa lagi tangan, cukup dia apa-apa pun punca mata dulu. Nak tekan nombor ekor, mata dulu. Nampak nombor plate Ustaz Syakir, nombor ni on ni, mata dulu. Nampak? Boleh tikam ni, dia kata. Ada mata dulu, semua mata. Jadi sebab tu mata diletak di bab yang pertama. InsyaAllah kita mengaji bab mata ni, kita jaga betul-betul mata ni. InsyaAllah kita dapat mendidik. Walaupun mungkin payah hati kita ni masih lagi liar, tapi sekurang-kurangnya kita dah tahu apa nak menjatuhkan hati kita ni daripada buat maksiat. Salah satunya jaga mata. Ikat yang tu dulu. Dia semua sekali ada 7 ikatan. Kita ikat yang pertama ni dulu, ikat mata dulu. Tak apalah, dia liar-liar juga, tapi dah kena ikat sekali, liar dia kurang sikit lah. Nanti kalau khatam kitab ni 7 kita dah ikat, insya-Allah hati kita jinak. Jadilah nafsu mutmainnah sekurang-kurang, nafsu yang tenang, nafsu yang tenteram. Tu. Jadi jaga mata. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala. Kita berhenti sini ya. Sebab bunyi tik-tik dah tadi kan. Nampak? Baik. Ada satu masjid tu, dia ada kat jam ni, tapi sound dia problem. Jadi tak tik-tik-tik. Saya pam. Orang semakin sengit kepala. Dia tak pasang, tengoklah 9.30. Jadi salahkan tik-tik. Sebab dia tak bunyi. Baik, jadi kita berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung firman Allah Ta'ala, kulil mu'minina yaghuddu. Berhenti situ. Tak apalah, sikit-sikit, perlahan-lahan. InsyaAllah. Di sekadar tu dululah pada malam ni. Dan macam biasa, di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakat lah membeli sambil menderma untuk bantu kami menghasilkan inilah pelapis-pelapis ulama' pada masa-masa akan datang. Cumanya lah kita nasihat kongsi bersama sikit lah sebelum nak berhenti ni. Di sekolah kami baru jadi ada satu kes yang kita sedih lah. Berlakulah laki dengan laki.
Jadi kita pesan sangat-sangat ayah-ayah sekalian, tolong jaga anak-anak kita walaupun dia lelaki. Orang dulu-dulu, tu dah marah dah tu. Sikit lagi. Orang dulu-dulu kata orang jaga anak perempuan memang susah. Tapi zaman sekarang tak kira anak perempuan, anak lelaki. Lelaki pun susah dah ni. Kan? Kita harap boleh dia jaga keluarga nanti. Dengan dia buat perangai tak elok. Jadi tolong tengok-tengok kan. Dia berkawan-berkawan tu dia juga berkawan, takut dia peluk-peluk kawan dia. Ada perasaan sama-sama lelaki. Jadi benda ni dah banyak merebak dah ni. Nyakit-nyakit gay apa semua ni, homoseks sebagainya. Jadi kita sama-sama jagalah. Kita takut bala Allah akan timpa pada kita. Macam ni bala gak ni, ujian Allah pada kita ni, Covid. Berapa lama kita nak semayang jarak-jarak macam ni? Betul tak? Makan tak jarak. Nampak? Tapi nak macam mana? Kan? Jadi tu. Jadi moga-moga lah Allah angkat wabak ni, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.